Assalamualaikum Miss Falini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Palini, apa kabar pagi ni? Sihat? Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas termasuk narasumber kita, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sihat ya. Ada narasumber yang didatangkan ya ke daerah Blyth, menarik sekali insya-Allah. Kita nantikan selepas ini ya. Tetapi sebelum itu ni Miss Palini, kita ni ingin bertanyakan ni. Tadi ada kita menyentuh sedikitlah berkenaan dengan khutbah Jumaat ya, menjaga dan juga memeduli warga emas. Itu yang diketengahkan kemarin menerusi khutbah Jumaat ya. Jadi persoalan dan juga perbincangan yang ingin kita bawakan sedikit ini, kalau menurut Ispal ini sendirilah ya, bagaimana cara yang terbaik ataupun bagaimana cara Ispal ini sendiri meluangkan waktu bersama dengan warga emas, lebih-lebih lagi orang tua Ispal ini sendiri, cara yang terbaik? Baik, sebetulnya dengan soalan Wali sebentar tadi, itulah sebetulnya wawancara yang akan dibawakan pada pagi ini. Namun bagi saya sendiri, untuk meluangkan masa bersama kedua orang tua ialah apabila adanya masa terluang, membuat aktiviti lah bersama mereka. Aktiviti-aktiviti bersama dengan orang tua Ispal ini. Banyak aktiviti-aktiviti ini, aktiviti santai, aktiviti suka dan juga sebagainya. Tetapi kabarnya wawancara yang akan diketengahkan ini adalah mengenai topik tersebut. Baik, apa kata kita serahkan sajalah ya kepada Ispal ini untuk membawakan kepada penonton kita pengisian dari daerah Blyth untuk hari ini. Silakan Ispal ini. Baik, terima kasih rakan setugas kita Wali dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam Sabtu. Alhamdulillah auda bersua kita kembali ya menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Blyth. Seperti yang telah pun dikongsikan sebentar tadi, alhamdulillah pada pagi ini kami akan membawakan satu sesi wawancara bersama Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak, konsultasi perundingan yang akan membawakan tajuk mengenai warga emas, iaitu penghormatan dan penghargaan warga emas. Jadi kita akan terus bersama beliau. Assalamualaikum Profesor Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi ini? Ya. Sihat? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Rahmat Allah. Alhamdulillah. Baik, kita akan terus ya ingin mengetahui apakah yang dimaksudkan mengenai dengan penghormatan dan penghargaan warga emas. Silakan. Terima kasih banyak. Yang sebenarnya bila kita mengatakan penghormatan dan penghargaan warga emas itu, sesuai dengan namanya, warga emas. Emas itu adalah logam yang dinilai yang berharga dan juga bernilai dalam masyarakat budaya kita. Artinya emas itu adalah satu kedudukan yang tinggi. Jadi warga emas itu adalah dalam masyarakat kita, warga emas itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu, warga emas itu dihormati dan dihargai ialah kerana ilmunya, kerana kemahirannya, dan jatuh lagi kerana kepengalamannya. Jadi artinya warga emas ini, seperti mana kata dalam bahasa Sanskritnya, iaitu Mahaprana. Mahaprana ini diberikan juga kepada warga emas ini. Kerana apa? Mereka ini perlu disayangi, perlu dihargai, perlu dihormati, dan perlu dimuliakan. Oleh sebab itu, beruntunglah keluarga yang mempunyai orang tua atau warga emas. Kerana apa? Setiap kali kita melihara, menjaga warga emas itu, rahmat Allah akan turun. Artinya, rahmat Allah ini setiap selagi kita menjaga warga emas atau warga tua ini, rahmat Allah itu akan mencurah-curah turun seperti air telaga Zam-Zam yang tiada berhenti berabad-abad sudah. Dan kepada negara, bahawa negara yang melihara dan juga menjaga warga emas, keberkatan dalam negara itu kita akan nampak. Inilah sebabnya beruntung kita beroleh warga emas yang kita pelihara, beruntung negara kerana memelihara warga emas itu. Ya. Baik, bagaimana pula dengan warga emas yang mempunyai karisma yang seringkali disebut-sebut oleh orang-orang profesional? Silakan. Ini orang-orang profesional selalunya menyebut bahawa warga emas yang karisma. Karisma ini maksudnya ialah bahasa Greek lama. Bahasa Greek ini dia bukan bahasa Sanskrit, tetapi bahasa Greek lama yang dijadikan bahasa Latin. Maksudnya ialah warga emas yang ada mempunyai pemikiran yang baik, ada penampilan yang baik, ada ingatan yang baik,
ada gerak laku ataupun keluhuan ataupun gaya hidup yang baik. Oleh sebab itu warga emas kita tidak boleh membawa diri. Dan sebenarnya kalau kita sebagai warga emas kita akan cumuh ataupun tidak peduli dengan diri. Ini bukan karisma. Karisma artinya warga emas yang karisma ini dia bercakap dengan baik. Tidak ada mengisi kata yang melenting-lenting, tidak ada. Yang kedua, penampilan warga emas yang karisma. Dia mempunyai penampilan yang begitu hebat. Walaupun dia tua, tetapi misal kata masih lagi segar, kata dalam bahasa Malaysia, masih lagi smart, kata dalam bahasa orang Inggeris. Ya. Oleh sebab itu, orang-orang yang dipanggilkan karisma ini, dia mempunyai pemikiran yang baik, percakapan yang baik, penampilan yang baik, dan juga yang satu lagi ialah iaitu tindakan-tindakan yang baik. Oleh sebab itu, kita mahukan bahawa sebenarnya di negara kita, alhamdulillah, banyak warga emas yang karisma, yang sentiasa smart dengan pakaiannya, yang sentiasa baik pikirannya, yang tidak ada kata bahasa-bahasa yang tidak baik. Inilah dikatakan nilai karisma yang perlu ada, yang tertanam dalam jiwa karisma. Semakin tua, semakin tinggi karismanya. Dalam bahasa Sanskritnya, karma. Karma ini maksudnya ialah warga emas yang tinggi pikirannya, yang kata dalam bahasanya, iaitu cara dia bertindak. Tidak tergepuh-gepuh, tidak tergapa-gapa. Inilah ada karisma yang sangat bernilai pada warga emas itu tadi. Ya. Baik, Profesor Doktor, ingin saya tanyakan, ada setengah warga emas ni, inda berapa mau bergaul sama orang, biar dia duduk teranah di rumah, membuat aktivitinya sendiri. Macam mana, Profesor? Ya, kalau warga emas ini sebenarnya, oleh sebab itu, warga emas ini cahaya di rumah dan juga keberkatan negara. Oleh sebab itu, beruntung, seperti kita katakan tadi, beruntung keluarga, beruntung kita memelihara warga emas. Karena apa? Rahmat Allah. Yang kedua ialah cahaya Allah akan menumpuk ke sana. Oleh sebab itu, jangan rasa hina, jangan rasa sedih memelihara warga emas. Kerana itu adalah nilai yang memberi keuntungan kepada kita, memberi keuntungan kepada masyarakat, memberi keuntungan kepada negara malah. Inilah artinya keuntungan kita. Oleh sebab itu, negara Brunei Darussalam yang berdaulat ini, dia memelihara warga emas itu, memberi wang pincen pada warga emas dengan buat bantuan-bantuan yang tertentu warga emas. Inilah sebabnya negara Brunei yang berdaulat ini, dia sentiasa diberi Allah keberkatan. Itu dia. Ya. Bagaimana pula dengan perkataan yang tua dihormati, yang muda disayangi? Ya, ini satu bahasa yang cantik. Yang sebenarnya semakin tua, semakin dihormati. Sebab apa? Semakin tua dia bernilai. Kerana dia bernilai kerana pengalamannya. Dia bernilai kerana ilmunya. Dia bernilai kerana kemahirannya. Oleh sebab itu, inilah seperti mana kita katakan dulu, bahawa orang-orang tua ini perlunya disayangi, perlunya dihargai, perlunya dihormati. Kerana apa? Nilai itu tadi. Kemahirannya, pengalamannya juga satu ialah ilmunya. Oleh sebab itu, kita tidak akan dapat mencapai pada ilmu orang-orang emas. Semakin dia tua, semakin banyak ilmunya, semakin banyak kemahirannya, semakin banyak bisa kata kemahirannya. Oleh sebab itu ialah mereka ini sangat bernilai dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita. Oleh sebab itu sebabnya warga emas, itu logam yang sangat bernilai dalam masyarakat kita, dalam adat kita, dalam perhiasan kita. Oleh sebab itu dulu zaman dalam 50-an 60-an, untuk orang-orang kaya ini sebenarnya giginya emas. Ya, disimpan emas untuk menunjukkan dia kedudukan. Tetapi emas yang kita maksudkan inilah kerana ilmunya, pengalamannya dan juga kemahirannya. Itu dia. Ya. Kenapa warga emas ini dipanggil sebagai logam yang sangat berharga? Ya, maksudnya logam yang sangat berharga dan patut disayangi dan sentiasa dihormati. Ya, sebenarnya warga emas ini sebenarnya warga emas itu tadi, warga yang bernilai, yang sangat disayangi dan juga dihormati. Oleh sebab itu kita menghormati warga emas ini, menyayangi warga emas ini bukan hanya kerana kita sayang, tetapi kita teringat kepada Allah. Allah akan menurunkan rahmatnya. Kita menyayanginya,
Tetapi oleh sebab itulah kita bahawa yang sebenarnya bukan hanya kita menyayangi warga emas, tetapi Allah menyayangi. Oleh sebab itu rahmat Allah seperti air telaga Zam-Zam yang mengalir berabad-abad tiada henti-hentinya. Begitulah rahmat Allah turun selagi kita menjaga, selagi kita memelihara dengan sebaik-baiknya warga emas itu. Semakin kita sayang pada warga emas, semakin tinggi rahmat Allah turun. Dan semakin tinggi keberkatan negara kita. Oleh sebab itu negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang begitu hebat, memperjuangkan, mempertahankan, memelihara dan juga memberi segala bantuan kepada warga emas. Inilah satu nilai yang tidak ada dibandingkan negara-negara lain. Tidak ada. Ya. Warga emas adalah merupakan warga yang patut disayangi, dihormati dan sebagainya. Ya. Bagaimana pula warga emas yang sentiasa dihormati dan dihargai itu adalah warga emas yang mempunyai self-esteem yang tinggi. Apa pendapat Profesor Doktor? Terima kasih banyak. Self-esteem ini adalah satu bahasa, iaitu dibahasakan berasal bahasa Inggeris. Dan self-esteem ini juga dimaksudkan dan juga sama seperti karma. Self-esteem ini maksudnya kita sebagai warga walaupun tua, walaupun sudah ujung-ujung di usia senja, tetapi kita merasakan diri kita berguna. Berguna kepada keluarga kita, berguna kepada masyarakat kita, berguna kepada negara kita. Oleh sebab itu, jangan duduk diam sebagai warga emas. Kita rasakan kita sudah di ujung-ujung, tak apa-apalah, tak payah buat apa-apa. Tetapi sebenarnya, orang yang self-esteem ini, orang memikirkan setiap detik hidupnya berguna kepada anak-anaknya, keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada negaranya. Sama ada melalui penulisan, melalui perdagangan, melalui misalnya masuk persatuan-persatuan, menjadi ahli-ahli dalam persatuan. Ini maksudnya dipergunakannya self-esteemnya itu setiap minit, setiap detik hidupnya digunakan sebagai untuk kefaedahan, untuk faedah dirinya, kefaedah kepada keluarganya, kefaedah kepada negaranya. Oleh sebab itu self-esteem amat berguna kepada warga emas. Jangan kita bila sudah umur mencapai ujung-ujung usia, kita rasa tidak ada harapan lagi, tidak ada harapan lagi. Ini maksudnya self-esteem kita rendah. Selagi kita mempunyai cita-cita yang tinggi, walaupun umurnya sudah tua, tapi dia mau hidup 10 tahun lagi. Ini adalah self-esteem. Self-esteem maksudnya adalah harga dirinya. Dia tidak meleceh-lecehkan kemampuan dan kualiti ataupun mutu diri sendiri. Inilah self-esteem yang sangat bernilai. Seperti mana bahasa tadi, karma itu. Karma maksudnya adalah iaitu pemikirannya masih baik, usaha-usahanya masih baik, dan juga bantuan-bantuannya kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada negaranya masih lagi. Misalnya kata penulisan, misalnya kata dia menulis sajak syair, dia lagi membuatkan reka-reka bentuk perniagaan dan lain-lain. Ini semuanya adalah self-esteem yang membawa dia supaya dia berusaha walau di ujung saat hidupnya. Baik, Alhamdulillah Auda, itu dia tadi sedikit penerangan atau perkongsian daripada Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak. Terima kasih Profesor Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini bagi mengongsikan mengenai penghormatan dan penghargaan kepada warga. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.